Okay, Assalamualaikum and very good morning. Apa khabar semua? Harap-harapnya dalam keadaan baik dan masih lagi dalam hari raya. Okay, suasana hari raya masih lagi dalam udara. Jadi kita masih lagi dalam the spirit of celebration. Masih lagi ada So di mana-mana kita pergi rata-rata masih lagi ada orang masih buka open house. Kunjungan itu masih lagi dijalankan. Namun demikian kita ada juga isu berkaitan dengan COVID yang sedang kian menaik dan tambah cerita baru pula kita ada monkeypox. Okay, so benda baru yang sedang melanda dunia kita pada hari ini. Jadi setelah sekian lama kita pun banyak kali tak bersiaran Jadi kita akan cuba perbaiki keadaan tu. Saya harap Kak boleh bantu saya nanti untuk mengingatkan keadaan untuk kita segera selesaikan masalah ni. Okey, so daripada yang kita tinggalkan, kita dah cerita tentang packing dalam kontainer tu. Apakah kaedah yang paling sesuai, macam mana kita saya susun. Okey, bila kita berhadapan dengan jenis-jenis barang tertentu, kita kena pastikan ada keperluan-keperluan tertentu. Okey, keperluan-keperluan tertentu yang mana kalau tidak diperhatikan dengan betul, akan menyebabkan kargo tersebut akan jatuh daripada tempatnya, merosak disebabkan cara susunan itu tidak betul. Okey, dan boleh berlakunya keadaan-keadaan itu yang mana bila berlaku percampuran antara dua bahan yang lain akan menyebabkan produk itu sendiri sudah tidak boleh digunakan lagi. Okey, so dalam banyak segi kita kena tahu juga the nature of product. Jadi as a matter of orang kata just without the knowledge of the product that is being fitted dalam kontainer tersebut, tidak cukup untuk kita melaksanakan kerja kita So kalau kita berdealing dengan kontainer, kita kena tahu bahan apa yang akan kita muatkan. Adakah bahan ini akan menyebabkan datangkan bahaya pada orang-orang yang akan menguruskan kontainer tersebut. Okay, so kalau ada unsur bahaya, jadi akan kita masukkan elemen dangerous good. Macam mana kita akan buat deklarasi. Okay, apakah persiapan-persiapan tertentu bila mana kita berhadapan dengan kargo itu being bersifat sebagai dangerous goods. Okay, so ini jarang sangat kita cerita kita cerita dalam nota banyak bercerita tentang style packing, macam mana kita packing, nak susun macam mana, cara kita nak susun kontainer tu di atas kapal, apa alatan-alatan yang akan digunakan untuk disusun kita nak susun atas kapal, macam mana kita nak susun dekat pelabuhan. Itu kita detail tu dalam nota ada, dalam buku e-book yang disediakan juga banyak bercerita tentang itu. Tetapi bila kita bercerita tentang dangerous good, website lain ada. Tapi tak disekalikan dalam kita punya topik ini sekali. Okay. So dangerous good saya rasa is good for you to know. Bukanlah nak kata akan keluar dalam exam nanti. Okay, tak keluar. Okay. Mungkin exam akan datang, mungkin akan melibatkan masuk tentang berkaitan dengan macam mana kita prepare for dangerous goods. Apa dia punya declaration yang perlu dibuat apabila kita berhadapan dengan dangerous cargo. So bukan sekadar kita just buat deklarasinya, kita juga perlu pastikan bila berada di pelabuhan nanti, apakah tindakan-tindakan yang akan dibuat oleh pihak pelabuhan bila mana ia dimaksudkan sebagai kargo itu being the nature is dangerous goods. Okay, apakah persediaan-persediaan itu telah pun dibuat. Okay, so kita kena pasti semua perkara itu. Kalau sekiranya ada berlaku kekurangan, tak cukup kenderaan macam mana ke, macam ada escort yang tertentu yang sepatutnya disediakan tidak disediakan, ini boleh menyebabkan beberapa keputusan yang terpaksa diambil. Okey, sebabnya ia akan mendatangkan bahaya kepada pelabuhan sendiri ataupun pengguna-pengguna yang lain. Jadi untuk itu, anda yang sebagai pengurus yang akan menghantar kargo tersebut, anda perlu tahu sama ada ianya boleh diteruskan ataupun ianya perlu dihantar balik. Okay, it is under your power. Now, memang akan berlaku nanti konflik dari segi pihak penghantar.
kenapa tarik balik on the basis of orang kata bomba tak ada, polis tak ada, sedangkan orang awak punya bos kata, alah benda bukan boleh meletup sangat, bukannya bahaya sangat. Bila tak meletup, fine. Everybody is, yeah, you can be angry, you can be whatever you want. That's the truth. Tapi bila berlaku letupan dan kehilangan nyawa terlibat, then everybody starts pointing fingers. Siapa yang buat arrangement ini? Siapa yang sign dokumen ini? Siapa yang buat? Akhirnya you juga yang kena. Okay? Sebab you yang sebagai seorang pengurus yang menjaga dan memastikan kontainer ini keluar dalam keadaan selamat. Selamat dari segi orang yang kita gunakan untuk memuatkan kargo ini tidak terdedah kepada bahaya. Orang yang menguruskan kargo ini pun tidak terdedah kepada bahaya. Orang di pelabuhan pun tidak terdedah kepada bahaya. Begitu juga berada di atas kapal, sampailah ia sampai ke peringkat sebelah sana. Okay. Now even sampai sebelah sana pun masih lagi dalam tanggungjawab kita. Okay. Masih lagi dalam tanggungjawab kita. Ini yang kata beratnya senario ini. Okay. So kita kena pastikan every step of the way that all the safety security measures has been taken and must follow as per requirement as stated what is required. Okay. Ini sangat-sangat penting. Jadi saya harap you all jelas dari segi bila kita fikir tugas dan tanggungjawab sebagai orang yang menguruskan kontainer, kita kena tahu kontainer ini akan berhadapan dengan pelbagai masalah, and especially kalau kita deal dengan bahan makanan, you're talking about daging. Sekarang kita tak cukup ayam kan, jadi kita pun ada ayam dah proses, dia akan boleh import. So kita kena jelas apa prosedur untuk memastikan tiada jangkitan kuman dan sebagainya dapat beralih semasa proses pengangkutan itu dijalankan. Like we have to make sure that the whole process of delivery must be in a clean manner. Okay, it must adhere to the requirements that it has to be safe from any source of danger and disease sepanjang perjalanan. Okay, ini sangat-sangat penting. Alright, so kita perlu berhati-hati tentang perkara ini because bila kerajaan dah mula buka untuk peluang untuk import ke perkara ini, jadi kita takut bila sampai berlaku keracunan makanan, ramai pengguna yang sakit masuk hospital dan sebagainya, dan akhirnya menjadi satu pandemik baru. Okay, dan haiwan seperti ayam ini pun pernah satu ketika menjadi satu bahaya. You're talking about SARS. Okay, sistem gangguan pernafasan SARS yang severe. Okay, ini sangat-sangat teruk dan sesuatu yang perlu dibimbangkan dan perlu diperhatikan dan diperhalusi dia punya cara kita nak uruskan kargo ni. Okay, so hari ni topik kita nak beredar daripada cara kita susun kontainer dan sebagainya. Sekarang kita nak tengok dari segi justifikasi kenapa kita perlu adanya kontainer ini untuk pengantaran jarak jauh. Okay, now dalam banyak-banyak hal mungkin orang akan berpandangan kata kita nak pindah rumah, kenapa kita tak pakai kontainer? Okay, orang nak pindah rumah kan, kenapa setiap kali orang berpindah rumah kalau mereka memerlukan lori untuk mengangkut barang tersebut dan lori kontainer tidak digunakan sama sekali untuk proses pengantaran ini, kecuali kalau kata penghantaran ini melibatkan penghantaran yang melangkaui perjalanan laut. Okey, maknanya daripada Sabah Sarawak pergi ke Semenanjung ataupun daripada Semenanjung pergi ke Sabah Sarawak, pergi ke Filipina, pergi ke Brunei, Singapura tidaklah. Okey, pergi ke Thailand, Vietnam dan sebagainya, dengan mana-mana negara ASEAN ke ataupun mana-mana negara dalam dunia sekalipun yang mana melibatkan crossing of sea. Okey, memerlukan perjalanan by sea, dan itu menyebabkan perlunya pada kontainer. Okey, but kalau kata anda yang tinggal di Gomusang di Kelantan dan keluarga anda berhijrah ke Kuala Lumpur ataupun berpindah ke Johor or even pergi ke Melaka, okey, mana-mana destinasi di dalam Malaysia, di dalam satu tanah besar yang sama, but every time you make that move, anda akan dapati bahawa pergerakan itu tidak menggunakan lori kontainer. Okey, kenapa? Walaupun kita lihat kan senang kalau kita pakai lori kontainer, dia potong kontainer tu letak situ, kita boleh load bila-bila masa dan kita boleh uruskan kita punya nak susun macam mana dalam kontainer dan sebagainya. Kita ada banyak masa itu. Now that is not so far the truth, yeah.
Untuk penghantaran domestik, okey, pergerakan dari segi pindah rumah dan sebagainya, kebanyakan kalinya mereka akan guna box van. Okey. Box van sama ada yang saiz 3 tan, 5 tan, okey, ada yang sampai 10 tan, okey, yang agak besar. That's the maximum yang ada. Okey. So kalau ada kan rumah tu rumah 2 tingkat dan sebagainya, masuk 3 tingkat ke, tak muat nak masuk lori 8 tan, 10 tan, tak boleh masuk. Mungkin ada kali ada trip kedua dan ketiga dan sebagainya. Okey, ada 2 3 trip. Okey. Dan kalau melibatkan penghantaran yang bertingkat, you're talking about rumah pangsa ataupun rumah apartmen zaman sekarang ni. Okey. Ini menjadikan lagi sukar, okey. Lift yang disediakan agak-agak kecil untuk urusan nak keluar masuk, nak angkat barang. Imagine sofa yang mak awak beli tu, okey, yang harga ribu-ribu tu, okey, nak dibuatkan, nak dimasukkan dalam lift apartmen tu, nak naik sampai tingkat ke-16. Hoi, bukan kerja mudah Jadi mereka-mereka yang tinggal di rumah pangsa, saya akui kesukaran anda, dan especially those yang tinggal di kawasan rumah PPR apa ni, yang pangsa puri yang tinggi-tinggi tu, dia punya servis lift tu bukanlah servis lift untuk kegunaan angkat barang, tapi hanya untuk kegunaan untuk penghuni-penghuni yang tinggal di kawasan itu. Okey. Dan ini menyukarkan keadaan bila pada berlaku pindah ke sebagainya, nak angkat daripada bawah nak naik ke atas. Oi, memang kerja yang sangat-sangat rumit. Anda bayangkan kita nak suruh dia pasang aircon. Ha, pastinya satu yang menarik di tingkat 47 nak pasang aircon. Mau gayat orang tu nak kena ada special skill. Macam mana nak letak apa ni, nak pasangkan aircon di tingkat 47. Alright. Itu memerlukan orang kata kekuatan kecekalan yang sangat kental dalam diri dia. Okey. So imagine orang yang pasang lift, pasang aircon, okey. Nak panggil crane tak sampai tingkat 47. Tu saya jauh lah. Tingkat ke-20 pun dah mula orang dah. 20 Wow. Tingkat 6 pun orang dah rasa takut. Okay. Dah gayat dah tengok bawah. Ui, sayunya kat bawah tu. Okay. So, ini mendatangkan banyak cabaran-cabaran tertentu Especially those yang memang saya kata tadi, rumah apartmen dan sebagainya. Dan ada kala di kalangan penghuni rumah apartmen ni, dia beli pula piano. Bayangkan nak diangkat piano tu, daripada tingkat bawah tu nak naik ke tingkat 20 tu, okay, it's a real challenge. Okay, nak kalau pula dia beri grand piano tu memang tak boleh masuk kot lift. Anda nak kena sediakan satu crane khas, nak kena buat pula, nak kena pasang dekat anda punya balcony kat luar tu, dan ia akan digunakan untuk mengangkat anda punya piano yang anda beli tu. So fikir-fikir baliklah, kalau anda nanti berhadapan dengan pilihan untuk boleh beli rumah jenis apartmen ni, jadi anda kena fikir apa benda yang boleh muat dan boleh kita letak kat situ. Okey. So jangan pula bercadang, ya betul you all nak beli set cantik dan sebagainya, tapi bila datang keadaan yang kata nak hantar orang tu pun, oi, menghadapi satu kesukaran yang cukup besar. Nak mengangkat sila-sila bulan, nak kena pakai helikopter pula, angkat daripada bawah naik ke atas, daripada atas turun balik ke bawah. Okey, nak masukkan ke rumah anda. Okey, itu jadi satu cabaran-cabaran lain yang perlu difikirkan. So rumah pangsa puri ni sebenarnya is apa orang kata, it's a real challenge. Okey, especially melibatkan ada berlaku kematian. Okey, berlaku kematian, nak mengangkat jenazah tu bukanlah satu orang kata payah tingkat 20. Okey, tingkat 20 nak bawa bersama mayat, bukan boleh kita pikul dari atas, kita ramai-ramai masuk lift, tak muat tu. Mayat tu terpaksa ditegakkan. So bayangkanlah keadaan yang orang yang dah mati tu, ialah dia dah mati nak buat macam mana kan, tapi tiba-tiba dia pula terkeluar. Okey, bukanlah kita nak minta keadaan ini berlaku dan sebagainya. Okey, ini kesukaran-kesukaran yang berlaku ketika mana kita berhadapan dengan kerja-kerja harian biasa kita, tapi sebenarnya mencabar. Okey,
So kita dalam dunia kontainer ni pun kita ada cabaran-cabarannya setiap hari. So orang nak import, nak eksport macam-macam jenis barang. Ada benda yang diingat boleh diimport dan dieksport secara mudahnya, tapi sebenarnya banyak restriction. Okay? Banyak restriction. Jadi bila kita berhadapan dengan restriction yang macam ini, kita kena tahu apa yang kita buat. Kita kena tahu apa yang kita buat. Yang itu yang jadi susahnya bila kita berdepan dengan keadaan macam ni. So bila kita berhadapan dengan industri ini, saya nak ingatkan kepada anda semua, selamat tinggal kepada Hari Raya, selamat tinggal kepada sebarang dia cuti-cuti, sebabnya anda bekerja mengikut waktu kapal masuk. Faham? Jadi bila kapal masuk tengah malam pukul 3 pagi, pukul 3 pagi lah awak keluar pergi kerja. Kalau kapal masuk pukul tengah hari, pukul 12 lah pergi kerja. Hari raya pertama lah awak pergi. Kapal dia punya timing ikut dia. Apa yang dia boleh sampai, dia boleh sampai. Okay? Jadi itu yang mendatangkan kesukaran. Okay? Bila anda yang berhadapan dengan industri pengangkutan ni, kita terpaksa korbankanlah perayaan-perayaan tertentu, okay, bersama dengan keluarga, dan mana-mana ahli-ahli kita yang ada kat sini yang nak menyambung jadi pihak berkuasa seperti polis, kastam dan sebagainya pun sama juga. Musim-musim raya ni terpaksa dibatalkan cuti. Kena bertugas. Okay, kena bertugas sepanjang cuti nak memastikan tidak berlaku masalah-masalah lain, nak pastikan pengguna jalan raya berjalan dengan selamat dan sebagainya. Okey, tak ada orang ambil kesempatan nak import benda bahan terlarang, custom pun tak boleh cuti. Okey. So kita kongsikan dulu kita punya konten kita hari ni. Kita punya konten kita ialah berkaitan dengan topik yang keempat. Okey, topik yang keempat yang tajuknya ialah alright. Okay. So berkaitan dengan long distance mobility or transport. Okay, part 1. Okay, apa yang dibincangkan dalam ni? Okay. So secara amnya kita nak bagi definisi apa yang kita maksudkan sebagai long distance transport tadi. Okay. So itu yang saya kaitkan dengan bila kita pindah rumah dan sebagainya, tak guna langsung kontainer ni. Jadi kontainer ni hanya terlibat untuk pengangkutan jarak jauh yang menembang laut. Okay. So dari segi normal definition by distance of more than 500 km dan sebagainya, but then penghantaran yang biasa-biasa, okay, even Sabah Sarawak ataupun any form you're talking about daripada Langkawi ke tanah ke Malaysia dan sebagainya, you're talking Langkawi pergi ke Kedah, kontainer masih lagi mungkin digunakan. Or even Labuan pergi ke Kota Kinabalu, or even Labuan pergi ke Linggi, Linggi pula, dekat Sarawak tu, lupa dah saya, Bintulu, daripada Labuan ke Bintulu ataupun pergi ke Brunei, itu pun akan gunakan melibatkan kontainer. Tapi tak sampai distance ni pun sampai 500 km. Travel more than 5 hours tidak juga. Okay, travel hours probably dalam 2 hours, 3 hours dah sampai dah. Okay, tapi crossing by sea. Okay, but involvement kat situ akan melibatkan crossing by sea. Okay, tapi ini dalam definisi yang diberi kat sini tidak menyatakan that dia punya keadaan itu begitu. Okay, tapi cuma dia kata cross border traffic. Itu je. Dia tak kata must cross a body of water or nothing. Okay, but biasanya when you talk about containers, you must cross the ocean. That is your requirement. Okay. So, apa dia short distance transport? What is long distance transport? Biasanya inilah isu-isu yang berkaitannya. So, urban transport, fuel and technologies. Kita ada persaingan dengan rail, okay, dengan air. Okay. Dan bila kita kata kenapa kita kena gunakan ini ialah because ini sesuatu yang menarik, tajuk ni. Okey, tajuk ini long distance transport. Ia berkait rapat dengan video yang telah saya tunjukkan sebelum ni, cerita tentang berkait dengan the supply chain breakdown. Okey, the supply chain breakdown yang berlaku di Amerika sekarang ni. Dan kita boleh lihat apa yang berlaku dekat Amerika.
isu berlaku pertama, you're talking about kenaikan minyak, harga minyak disebabkan sekatan rakyat dunia terhadap Rusia dalam rancangannya untuk menakluki Ukraine. Okay, sekatan dunia. Alright. So mereka ambil tindakan untuk tidak membeli produk daripada Rusia dan boykot minyak daripada Rusia. Okay, Rusia tak ada masalah pun dengan hal ni. Okay, saya tak sokong nak tak kata apa-apa. Ini kita what is the facts? Okay, what is the facts? Okay, apa yang berlaku yang kita lihat sekarang ni, di Rusia mereka dikenakan tindakan yang mana minyak mereka tidak boleh dijual di pasaran dunia. Okey, dan menyebabkan pasaran dunia tak cukup minyak dan berlakunya kenaikan harga minyak. Kalau kita lihat semalam, harga minyak petrol RON 97 dinaikkan kepada RM4.70 ke 75 sen. Mohon betulkan saya. Tolong tengok balik. Okey. Tapi maksudnya sekarang ni, bayangkan dekat US kalau kita lihat minggu lepas, minyak 1 gallon. 1 gallon tu hampir kepada 5 liter. 5 liter 5 liter untuk minyak bersamaan dengan 5 US dollar. Dia baru nak rasa 1 US dollar bersamaan dengan 1 liter. Okey. Kita dah mula kat sini nak mula merasa dah. Okey, kita nak mula merasa harga minyak naik sampai RM5 1 liter. Bayangkan kesukaran. Dan keadaan ini akan berterusan sampai naik sampai RM20-30. RM30 saya rasa itu mungkin akan sampai satu peringkat yang mana kerajaan mungkin kita terpaksa hentikan pergantungan kepada sumber petroleum ini kepada sumber lain kerana it is too expensive. Okay, no one can actually afford untuk menggunakan kenderaan kalau kata minyak akan cecah harga RM10 atau RM15. Walaupun kita berhadapan dengan isu inflasi. Okay, walaupun kita berhadapan dengan isu inflasi. Okay, so kita tahu yang pertama sekali berlaku disebabkan masalah kenaikan harga minyak sebab masa konflik. Okay, sebagai satu sekatan tentangan terhadap Rusia terhadap serangannya kepada Ukraine. Now, comment. Okey. Keduanya faktor yang disebut tentang berlakunya perpindahan, okey, operasi disebabkan proses globalisasi. Okey, nampak this point ya. The flow of globalization. Okey. Now, because kalau kita nak buat produksi di macam kalau kata kita rakyat Amerika, cost untuk kita punya labor cost is very expensive. Dan di Amerika pula dia punya labor loss mereka menyokong kepada pertubuhan pekerja. So pertubuhan pekerja ini mereka sangat kuat dan mereka boleh menentukan kadar gaji minima. Okey, yang ditetapkan untuk pengguna untuk setiap orang yang bekerja. Okey, kita di Malaysia baru nak bincang pasal gaji minima dan sebagainya. Itu pun ramai orang dah mula rasa gusar sebab you're talking about macam kalau kita lantik, bukanlah kata lantik, maknanya kita ambil seorang pekerja am ataupun kita panggil pembantu rumah. Okey, pembantu rumah. Kalau harga pembantu rumah gajinya kita tetapkan sepada 1,900 dan anda yang bekerja sendirian, jualan anda pun tak pasti dalam sebulan boleh capai 1,900. Takkan mendatangkan masalah pada anda kalau nak ambil orang untuk membantu anda ketika anda tak ada. Okay, you have to work dan disebabkan anda working, anda perlukan seorang maid. Jadi maid itu gaji minimal 1,900 sedangkan anda sendiri belum tentu lagi 1,900 tu anda boleh capai. Okey. Jadi kerajaan agak konservatif dalam hal ini. Jadi dia kata ikut keadaan sekarang ni, ikut kemampuan. Kalaupun kita letak pun satu tanda aras, mungkin akan ada pertikaian nanti. Okey, pertikaian kemudian hari, saya punya pendapatan sendiri pun tak sampai sekian. Jadi kita nak orang bantu kita pun nak letak harga ni.
Satu hari nanti mungkin akan come back and bite us. So disebabkan harga labor yang mahal ini, kebanyakan syarikat decide untuk keluar daripada negara masing-masing. Ini yang mereka mula bercakap tentang China, Vietnam, bekas-bekas negara komunis yang baru mula dia punya sistem ekonominya baru dibuka. Okey. Dengan itu kadar upah mereka sangat murah. Okey, di India dan sebagainya kadar upah mereka sangat murah. Dan mereka ini tidak ada perwakilan dari segi union, tak ada. Dan undang-undang juga membenarkan bahawa syarikat perlu setuju pembentukan union sebelum ianya union itu dapat membuat proses rundingan untuk mendapatkan apakah dia punya bukanlah tambang tapi dia punya bayaran minima untuk kaki tangan. Okey. Kaki tangan ni sekian banyak dia punya gaji. Kaki tangan ni macam mana gajinya. Jadi untuk penentuan gaji dan jam kerja dan sebagainya di negara-negara tertentu tak ada. Termasuk Malaysia termasuk Malaysia. Yang ada kita ada union yang mana disokong kalau tak salah saya TNB ada, Kereta Api Tanah Melayu ada, ada hanya beberapa syarikat-syarikat besar termasuk bank kalau saya. Bank-bank Malaysia serasa saya masih mempunyai union. Kecuali bank overseas macam Standard Chartered, HSBC, OCBC Bank dan sebagainya, mereka tak guna the same system. They don't engage the same group. Walaupun National Unions of Bankers menjadi wakil am kepada semua bank-bank di Malaysia, tetapi when it comes to staff-staff yang kerja dengan foreign bank ni, mereka ni agak on their own. Okey, mereka ni agak on their own kat situ. Okey, so apa kesannya bila kita telah mula tetapkan? Okey, dekat Amerika tadi kadar harga labornya telah ditetapkan, jadi banyak syarikat mula keluar. Okey, mula keluar untuk membeli expertise di mana labor cost yang sangat murah dan membantu mereka dari segi produksi. Okey, dan especially negara-negara seperti Europe dan juga di Amerika banyak suka invest kat belah-belah kita ni. ASEAN, you're talking about Pakistan, India, China dan sebagainya, because this area ni termasuklah Filipina dan sebagainya, kita ni dari segi bangsanya kita ni suka kerja. Okey, kita kerja tak ikut waktu. Ada yang sampai 24 jam, ada yang overtime, dengan overtime dibayar triple. Oh yes, kita lagi bayar triple. Ui. Okey, kerja aja panjang, tak ada kebimbangan kat situ So ini semua mendatangkan isu dari segi kemakmuran, dari segi orang nak invest kepada sesebuah negara. Okey. So itu penting. Namun demikian, apa yang berlaku ialah satu perkembangan baru. Okey, ini maksud faktor yang ketiga. Perkembangan baru wujudnya kapal Triple E. Okey, kapal Triple E. So apa kesannya dengan ni sekarang ni? Okey, sebabkan banyak syarikat multinasional dah keluarkan production di negara sendiri, pergi ke negara asing untuk mendapatkan kadar labor yang lebih rendah. But mereka berhadapan juga dengan isu kos yang lebih murah disebabkan perkapalan juga semakin murah. Okay, you're talking about Triple E vessel sangat murah dari segi penghantaran kargo. The more cargo you have, you send back and it's a whole lot cheaper. Okay, the problem is kapal itu perlu penuh. So you're talking about a ship that carries about 10,000 TEUs. Okay, 10,000 TEUs sekali perjalanan. Dan dia akan offload dekat main center dalam jumlah of between 8 to 9,000 or even 10,000 the whole lot. Okay, dan mereka akan unload balik dalam jumlah yang lebih kurang sama. Okay, about 10,000 TEUs yang akan perlu dinaikkan untuk penghantaran balik. Alright. So, apa yang juga berlaku ialah di Amerika waktu bekerja mereka adalah 8 jam. Okay, 8 jam seperti biasa. So, keadaan ini mendatangkan isu berkaitan dengan jumlah kargo yang nak diuruskan. Kalau dia kerja 8 jam setiap hari dan pelabuhan tidak dibuka secara 24 jam, okey,
Dia buka mengikut office hours. Bayangkan kapal yang bersaiz 10,000 TEUs ni datang offload. Okey. Dan ini mendatangkan backlog pada mereka. Okey. Yang nak load 10,000, nak offload 10,000 containers. Banyak tau. Okey. So kapal akan tersangkut kat situ untuk beberapa hari tambahan untuk proses loading and discharge. Okey. Loading and discharge. Mungkin tidak, mungkin boleh jadi efisien, boleh cepat dan sebagainya, tapi pergerakan daripada pelabuhan itu nak dikeluarkan dan diagihkan ke seluruh United States akan memakan masa yang agak panjang. Okey. Nah, itu yang kita lihat orang mula komplain kata, where's my shoe? Where's my food? Okey. Disebabkan COVID hari itu, kita lihat banyaknya pergerakan e-commerce, okey, telah melampau-lampau. Okey. Ini menyebabkan keadaan itu menjadi satu, orang kata, satu era trend baru. What was supposed to be demand jatuh disebabkan COVID, lockdown, orang tak patut beli, maknanya kerajaan hanya akan supply apa yang ada dalam negara. Sebaliknya kerajaan telah buka pintu juga pada perkhidmatan essential dan keperluan-keperluan khas kita import directly, okey, special passes dan sebagainya. Jadi kita membolehkan perkara itu berlaku. So disebabkan perkara itu kita nampak demand bukan berkurang, dia makin mendadak jadi naiknya. Okey. Bayangkan orang dah mula tak kerja. Okey, orang tak kerja, jadi dia bekerja dari rumah dan jadi dia punya involvement dari segi beli tu secara online. Okey. So bila kita beli secara online, kita mungkin akan lihat sebagai barang ni perlu, kita klik sana, klik sini, klik sana je. Is more than what we normally buy. Okay, which is more than what we normally buy. Bukan yang biasa-biasa punya keadaan yang kita beli. Okay, so ini mendatangkan isu-isu baru. Okay, so satu yang tidak pernah kita alami, negara terpaksa ditutup disebabkan COVID. Okay, dan juga peningkatan dari segi perdagangan secara elektronik ni, secara maya ni meningkat dengan begitu mendadaknya, bagi memastikan supaya kelangsungan hidup penduduk ketika COVID itu dapat diteruskan. So kita menjangkakan keadaan selepas itu, okey. Dan kita dah tengok bank negara pun baru-baru ni telah mengubah dia punya kadar OPR dia, okey. Untuk menaikkan kadar interest daripada 3% naik kepada 6%, 6% menjadi 9%. Okey. Baiknya kepada pelabur yang menabung dan sebagainya mendapat pulangan yang lebih tinggi. Namun demikian, mereka yang meminjam, anda mula merasa cubitan daripada peningkatan interest itu tadi. Disebabkan kenaikan itu semua tadi, kita naikkan interest dan ini menyebabkan keadaan kita berlakunya faktor inflasi secara langsung. Disebabkan proses kenaikan rate tadi. Okey. Dulu boleh beli harga RM2, sekarang dah naik sampai RM4. Okey, dah double up because of sebutan tadi pasal faktor minyaknya, faktor pembelian itu sekarang ni dah overseas. Okay, kapal pula pakai kapal Triple E yang masuknya kalau kata dalam seminggu tu mungkin sekali saja. Okay, sekali saja perjalanan. Berbanding dengan dulu kita ada kapal yang jenis Post Panamax yang mungkin pelayarannya setiap hari. Setiap hari ada. Tetapi jumlah yang di offload mungkin takat 200 box, 400 box, okay. Tak sampai pun 1000 box. Bayangkan sekarang ni kapal boleh isi sampai 10,000 containers, okey, tetapi dia hanya akan berjalan seminggu sekali. Okey. So nak tunggu seminggu sekali bila dah offload dan sebagainya, nak tunggu kapal tu datang balik, it will take another 1 more week and so on. Okey. So ini yang kita lihat berlaku dalam dunia perkapalan dan bagaimana ianya sekarang ni menjejaskan sistem ekonomi yang ada. Okey. So the product of globalization ni, okey. Dulu kita ada Silk Road, okey, jalan darat. Okey. Pernah kita dengar sekarang ni ada rancangan untuk buat One Belt Route. Okey. Sambungan jalinan jalan raya daripada Singapura naik sampai ke China yang boleh menghubungkan hampir seluruh ke dunia. Okey. Maknanya daripada Singapura right up, goes up sampai Siberia. Okey. Right up sampai Siberia and then boleh terus balik sambung ke Silk Road.
dan berakhir di somewhere what di Spanyol dan sebagainya. Okey. Itu keadaannya. Mungkin bawa ke bawah sampai ke Afrika dan sebagainya, kita tak tahu. Okey, masih lagi dalam pipeline. Okay. So without international trade, limited number of products, tak banyaklah orang akan dapat bersaing. You bayangkan, kalau kita buat benda-benda yang biasa, okay, kita buat skru, orang lain buat skru. Dari segi teknologi kita tidaklah semaju macam Jepun, tak maju macam negara-negara besar yang guna sistem robot dan sebagainya, yang mana investment mereka jauh lebih tinggi. When it comes to investment dari segi innovation and mechanization, so sebab kita punya cost of labor lebih murah, jadi kita banyak labor intensive punya produk. Jadi untuk hasilkan skru Malaysia dengan skru dekat Jepun ataupun skru Amerika, satu batang skru di Malaysia mungkin harganya 3 batang RM1. Okey, 3 batang RM1. Tapi when it comes to Jepun, mereka menjual satu beg yang beratnya 500 gram sama dengan RM5. Okey, RM5. So akhirnya jatuh kepada somewhere around tak sampai 10 sen pun harga satu batang skru tadi. Bayangkan. So itu baru Malaysia dengan the rest of the world. Now bayangkan macam katalah we're talking about Kenya or Swaziland yang dekat somewhere in the middle of Africa tu, whereby the cost of nak hasilkan sebatang skru tadi akan membawa kepada kos mereka sampai harga RM10 satu batang. Okey, RM10 satu batang. Nak lawan dengan Jepun yang 1 kilo 500 gram sama dengan RM5. Okey. So satu benda yang agak sukar kita nak tandingi. So globalization ni is actually, it's not the answer for the whole world. Okay, this is just some countries may get some good feedback daripada globalization ni, but there are countries out there yang akan ada terus-terusan menjadi mangsa berhutang dan sebagainya disebabkan masalah globalisasi. So that's why kita lihat di dunia banyak berlaku rusuhan, pertentangan pendapat, yang mana golongan pelajar mereka berfikiran when it comes to globalization, negara mereka tidak langsung mendapat sebarang faedah dalam proses globalization. So the country selling definitely dapat pulangan tukaran wang asing, but the host country yang menerima produk tu, dia terpaksa tanggung kos tukaran wang dan sebagainya, dan akhirnya orang tak beli duit dia, malah dia jadi saja orang yang membeli duit negara orang. Okay, so ini akhirnya membuatkan duit dia semakin depreciate. Okay, duit dia semakin lama semakin mengecil dan nilainya terlampau rendah. Akhirnya negara itu sendiri akan bankrupt. Yang pernah kita dengar kepada Sri Lanka yang baru-baru ni, negaranya hampir bankrupt. Dah bankrupt terus. Okay, disebabkan hutang-hutang tertentu dengan negara China. Okay, so kita guna container ni as a tool for globalization. Okay, so as a tool of globalization, we use containers. Okay, so in the 21st century, the flow of globalization have been shaped to three projection trends: and ongoing growth, export oriented, okay, the growth of multinational corporation as a vector for international trade. Ini among corporation. Okay, ini yang berlaku. Okay, so freight, passenger migration, information communication, okay, ini semua menjadi medium pergerakan orang ramai. Okay, medium pergerakan dari segi maklumatnya, dari segi tukaran wang asingnya, dari segi kos sara hidup, your GDP of the country. Okay, semua ini akan membawa kesan. Okay, so ini contoh kata kalau without trade. Okay, so kalau tak ada trade, small national market, limited, benda sama je. Ini kalau saya nak ambil contoh bukan kita nak apa orang kata, nak katakan bad for Terengganu kat situ. Tetapi apa yang kita lihat kat sini, setiap dalam keadaan yang ada sekarang ni, kalau kita pergi mana-mana pun di Terengganu, kita tengok kalau pakcik A ni dia jual nasi minyak, kedai sebelah dia pun jual nasi minyak.
Ataupun kalau ada yang jual nasi kabur, orang ni jual nasi kabur, orang sebelah pun jual nasi kabur. Sama aja. Okay. Now, dari segi tu mereka bersaing, okay, mendapatkan pelanggan. It's good, but you lack dari segi orang kata variety tu tak ada. Okay, variety tu hilang. So macam berlaku juga dekat Amerika Amerika juga berlaku isu macam ni. Okay, dekat Amerika disebabkan McDonald's itu satu yang cukup popular, dia akhirnya jadi terlampau besar. Okay, so suasana yang jadi terlampau besar ni akhirnya mengakibatkan rata-rata kita pergi kat Amerika, McDonald's sana, McDonald's sini, McDonald's everywhere McDonald's. Anda pun macam tak ada lain selain daripada McDonald's. Cuma masih you all masih muda ni, mungkin lihat asal nampak McDonald's, let's go to McDonald's. Okay, nampak aja fast food market je, KFC dan sebagainya. Ini pandangan yang kita biasa kat sini kan. Mungkin satu yang bukan setiap hari kita pergi makan dekat McDonald's ataupun KFC dan sebagainya. Tapi bayangkan, bila tak ada variety, sama je, so big of a shop, KFC, McDonald's, KFC, McDonald's, KFC, McDonald's. So, akhirnya pengguna tak ada banyak pilihan. Okay. So, makan benda sama je. Alright. So, sila baca. Okay. Tentang tajuk kita ini. Okay. Berkaitan trade facilitation. Kenapa? Ini semua argument kenapa perlunya untuk long distance transport. Alright. So, kita berbalik semula. Kita stop sharing. Okay. Kalau ada persoalan atau pertanyaan untuk sesi kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silalah masukkan soalan anda dekat ruang chat box tu. Apa-apa juga yang kamu risaukan, bolehlah tanya kat situ. Okay. Kalau you daftar nama sebagai anonymous pun saya tak tahulah kata. Tapi nama ni keluar jugalah sebab kita daftar ikut nama kita kan. Jadi nak kata orang luar tanpa pendaftaran kita tidak benar. Nak tanya esok ada exam ke? Kita akan mulakan exam, insya-Allah. Plannya begitu. Tengoklah macam ni. Apa yang perlu bersedia? Topik 1 sehingga 2 saja. Okey, topik yang di bawah topik 1 dan topik 2 saja. Topik 3 tu saya kecualikan. 3, 4, 5 dan 6 kita akan sekalikan. Okey, untuk sesi kedua nanti. Okey. So bersedia-sedialah untuk exam ni. Soalan pengiraan tu saya rasa you all belum habis bersedia lagi. Kita akan jadikan sebagai group assignment. Okey, kita akan jadikan sebagai group assignment. Saya rasa situ lebih kena dengan apa yang kita nak buat. Okey. Alright. So ada lagi lain perkara yang kita nak highlight di sini. Buka selama 24 jam ke? Macam mana Kita bagi kelonggaran. You all nak ambil jawab berapa, itu kita bagilah. Mungkin dah 12 jam kot. Tak sampailah 24 jam. 12 jam lah. Okay, 12 jam. Alright. 12 jam macam mana? Okay, kita ambil pukul 8 malam sehingga besok pagi. Okay, 8 malam sehingga besok pagi pukul 8, 12 jam. Okay, selamatlah kamu tak tidur. Yelah, sebab hari biasa you all ada kelas dan sebagainya. So you all kan night owl kan. Okay, depends. Alright, ada lagi? Duration menjawab untuk test ni sejam saja jumlah yang kita peruntukkan. Tidak lebih itu. Okey. Untuk menjawab sejam saja, jumlah yang dibuka selama 12 jam. Okey. Lain-lain perkara ada yang nak tanya? Kalau nak tanya secara bersuara pun boleh, bersemuka lebih kurang pun boleh. Sir, saya nak tanya. Ya, silakan. Objective question ke? Tidak objektif kot. Macam ni kan ada campur sikit kot. Sikit lah, tak banyak. Buka lah dari pagi sir.
Buka pagi-pagi. Kita bagi chance awak buka pagi-pagi daripada malam sampai ke pagi, pagi-pagi sampai pagi-pagi ya. Yalah, nanti kan siang-siang buta nanti kan mak awak nak minta tolong, tolong basuhkan ikan ke ayam dan sebagainya. Yalah kena tolong. Okey, bantulah keluarga pada hari weekend tu. Malam tu okeylah, you off your time sikit. Boleh? Okey, berbaktilah pada Kalau keluarga during the day. keluarga jauh sir, sekarang duduk rumah sewa. Jadi sempatlah nak makan apa yang nak makan, nak beraya pergilah raya. So the mood is still there. Okey, pergilah beraya dulu. Dah balik dah malam tu, kita menghadaplah raya macam mana ya. Thank you sir. Okey. Alright. Saya ada buka open house. Saya buka closing the house. Tak ada lagi lah, belum lagi. Belum bersedia lagi saya dengan rumah terbuka ni. Sorry lah guys. If anyway kita nak buat secara apa sambutan di kampus, tak tahulah. I don't know. Mungkin kita boleh fikirkan. Kalau saya boleh tanyakan macam mana ke. Ada lagi berapa hari ke? Seminggu lagi kan? Nak habis dah ni. Kalau hari tu bincang mungkin lah kita dah sempat dah boleh ada open house. Okey. Selamat dan sejahteranya you all. Okey, terima kasih bersama kita bersiaran selama sejam. So bye. Okay, alright. Thank you sir. Okey.